Yang Muhammad Tan Sri Ketua, saya nak teruskan kepada sedikit kronologi Akta 355 ni. Kita tahu bahawa 355 ini telah dibawa oleh pihak kerajaan. Kerajaan yang memerintah pada masa itu telah membawa satu bil yang dibawa oleh kerajaan untuk mewujudkan Akta 355. Berdasarkan kepada Hansard, saya ada compilation Hansard, persidangan yang dilakukan pada 3 hari bulan 3 tahun 1965. Akta 355 pada masa itu telah dibawa ataupun dicadangkan oleh seorang ahli parlimen, iaitu Yang Berhormat Encik Abdul Rahman bin Yaakob, ataupun selepas itu bernama Tun Abdul Rahman Yaakob, seorang ahli parlimen daripada Sarawak. Masa itu dia tak ada bahagian, hanya Sarawak. Jadi rakan-rakan saya daripada Sarawak patut berbangga. Akta 355 dibawa oleh orang Sarawak. Orang Sarawak. Tapi sekarang ini kita lihat dua soalan. Satu soalan, kalau masa itu kerajaan boleh bawa, adakah masa itu kerajaan dapat persetujuan daripada Majlis Raja? Itu yang pertama. Yang pertama, saya boleh mengesahkan di dalam Dewan ini, setelah kajian saya buat, bahawa Akta 355 pada tahun 1965 dan juga pada tahun 1984, dipindah lagi 1989, tidak dibawa untuk mendapat perkenan Raja. This is my statement. Selepas 19 tahun kemudian, sebagaimana Piramli sebut, 19 tahun kemudian, Akta 355 ini telah dipindah sekali lagi pada tahun 1984. Sebagaimana kita semua maklum, tahun 1965 bidang kuasa jenayah hanya 1006 bulan. Jadi dirasakan mungkin selepas 19 tahun dipindah pada tahun 1984. Dibahaskan selama 3 hari, 10, 11, 12 hari bulan Oktober 1984. Pencadang atau pembawa usul pindahan ini, rang undang-undang pindahan ini adalah Timbalan Menteri di JPM pada masa itu, Yang Berhormat Dr. Muhammad Yusof Noh. Penyokongnya adalah Yang Berhormat Datuk Razi Syah Ahmad, iaitu Timbalan Menteri KDN, saya rasa, daripada Kanga. Dibahaskan oleh 10 orang ahli parlimen, semuanya juga Muslim. This is what happened in 1984 dengan izin. Pada masa itu, Yang Berhormat, tadi saya sebut ramai yang ada dalam parlimen pada tahun 1965. Saya nak sebut juga tahun 1984 ni. Ni tokoh-tokoh yang cukup handal dalam parlimen, mewakili rakyat masing-masing. Pada masa itu, di dalam parlimen pada tahun 1984, adanya Yang Berhormat Dr. Chin Man Hin daripada Seremban. Adanya pada masa itu Yang Berhormat Lee Kim Sai, Ulu Selangor. Pada masa itu ada Yang Berhormat Tang Kun Suan, Damansara. Ada pada masa itu Datuk Liu Sip Hon, Shah Alam. Pada masa itu belum lagi Shah Alam ni, Liu Sip Hon. Dan saya nak sebut juga, pada masa itu juga adanya sahabat saya, Dr. Tan Seng Kiau daripada Kepong, tahun 94. Ada juga pada masa itu the late Mr. Karpal Singh yang kita hormati daripada Jelutong. Dan ada pada masa itu yang saya hormati, Yang Berhormat Lim Kit Siang daripada Kota Melaka. Sekarang ni gelang patah. Semuanya ada tokoh-tokoh. Dia sudah lari. Tapi yang membahaskannya adalah rakan-rakan mereka pada masa itu ahli parlimen Islam. Tidak pun dibahas oleh ahli parlimen bukan Islam, tidak pun ditentang oleh ahli parlimen Islam. Saya tabik sekali lagi kepada mereka ini yang merupakan tokoh pada masa itu. Huraian, pembentangan, dan Yang Berhormat juga telah menjelaskan, bermakna ada sesuatu yang perlu kita buat kesimpulan. Apa yang berlaku di sebaliknya, iaitu persepsi masyarakat terhadap RUU 355 ini mungkin telah disalah tafsir ataupun digembar-gemburkan dengan, yaitu konon-kononnya hukum hudud akan dilaksanakan. Tetapi apabila dibentang tadi, saya jelas lihat tidak pun ada apa-apa unsur-unsur, bahkan hanya untuk strengthen ataupun memperkukuhkan Mahkamah Syariah itu. Jadi apakah pandangan Muhammad Kota Baru bahawa ramai masyarakat mungkin tersalah tafsir dengan undang-undang yang ada dan mereka perlu menyadari akan hakikat yang sebenarnya? Terima kasih. Terima kasih.
kekanda saya daripada Kinabatangan. Memang itulah kekanda. Sini pun kekanda, sana pun kekanda. Saya lebih muda daripadanya. Ya. Tengok kepala lah. Okey, terima kasih Kinabatangan. Memang dia ada dua perkara di sini. Dalam satu keadaan dia salah faham atau salah faham mengenai Akta 355. Yang keduanya mungkin sengaja tidak mahu faham. Ada juga begitu. Kita harap yang ada ramai-ramai ni tak faham lagi. Bila dia faham, mungkin dia boleh menghormati dan juga boleh menerima keadaan itu, dan kita boleh sama-sama menyelesaikan perkara ini dengan sebaik mungkin.